insyaAllah Manji Rizky. Nombor satunya orang kenal saya ni kerana saya orang politik lah agaknya. Tapi sebelum tu ramai yang tak tahu yang saya banyak bergiat dalam bidang kemanusiaan. Saya pernah ditangkap, dipenjarakan di Israel. Okey. 2010 waktu tu saya bersama dengan ayahanda kita Tun Dr. Mahathir. Dia buat Freedom Flotilla, kita nak hantar bantuan kepada Palestin melalui kapal. Flotilla dalam satu armada kapal, ada 7 buah kapal yang nak pergi. Saya dalam salah sebuah kapal. Dan kami pergi, ialah tak dapatlah nak sampaikan barangan tu, ditangkap dan dipenjarakan. Tapi dalam masa yang sama, saya banyak giat diri dalam dunia politik. Dan semua orang tahulah agaknya yang selepas pilihan raya umum yang lepas, saya jadi Menteri Besar Perak. Kemudian separuh jalan je. Tapi tahun ni pula, itulah saya pun kadang-kadang nak minta maaf juga dengan semua rakyat Malaysia ni. Sebabkan Manji, penggal baru satu penggal tak habis, Perdana Menteri dah 3 orang. Menteri Belia dan Sukan pun 3 orang juga. Jadi saya pun rasa malu juga. Tapi well, tak apalah, macam Jibri. Soalan ketahukan saya. Tapi sekarang ni kita ada tanggungjawab, kita buat dengan bersungguh-sungguh. Dan hari ini saya berpeluang duduk dengan anak-anak muda yang boleh banyak bagi pengajaran kepada saya untuk bagaimana saya boleh menjalankan tanggungjawab saya dengan jauh lebih baik daripada sebelum-sebelum ni lah, insyaAllah. Betul, itu yang paling penting. Bagaimana untuk memikul tanggungjawab yang dah diberikan kepada YB tu kan? Okey, Manji pula. Okey, kalau kita tengok Sukan Olimpik, kita boleh nampak Manji sebagai wakil penerjun negara. Begitu prestasi yang memberangsangkan, yang ditunjukkan. Dan saya kira ramai yang dah kenal siapa Leong Manji. Dan kalau Manji nak ceritakan apa yang sebenarnya, okey, orang tahu Manji ni siapa, bagaimana dan sebagainya. Tapi mungkin Manji boleh ceritakan kepada penonton kita apa sisi Manji yang orang tak kenal, orang tak tahu, eksklusif kat sini. Oh ya, saya asal dari Ipoh Perak, sambung kampung dengan YB. Dan Orang kampung. Tambun. Betul. Dan saya anak ketiga daripada 3 adik-beradik. Dan actually sebelum saya masuk terjun, saya aktif dalam sukan renang dahulu. Dan abang-abang saya juga perenang untuk state. Dan pernah mewakili Sukma. Dan ya, dulu saya start dari swimming and then saya switch kepada diving. Okey, maknanya keluarga Manji ni memang dah terlibat secara langsung lah dalam bidang sukan ni. Betul. Ibu bapa saya memang sangat minat sukan. So dari usia yang muda mereka dah mendedahkan kita kepada sukan macam sukan renang, sukan terjun dan lain-lain. Dulu Manji kat Ipoh sekolah mana? Sekolah Marian Convent. Marian Convent. Oh. Saya daripada Anderson. Anderson ni sekolah yang terbaik dalam dunia, tahu kan? Wow. Dia kalau ada orang geng-geng Perak kat sini susah ni. Okey, dan okey, Daddy. Nuredi. Okey, kalau kita sebutkan pasal Daddy Hood, okey, paparan streamer confirm tahu, confirm kenal siapa Daddy Hood ni semua. Okey. Tak juga, jangan tipu tau. Famous tau. Okey, so kepada yang penonton kita yang baru nak mengenali siapa Daddy Hood, boleh kongsikan sedikit latar belakang? Okey, Assalamualaikum. Nama saya Daddy Hood. Umur sekarang 32 tahun. Dah berkahwin. Anak saya dah 3 dah, alhamdulillah. Tapi saya ada 2 base. Tapi saya PJJ lah dengan wife. Wife duduk Johor, saya duduk Kelang. Oh, okey. So basically saya dalam e-sport baru 3 tahun tu. Saya grind dalam e-sport. Tapi saya pandang e-sport ni satu benda yang independent dan boleh berdiri atas kaki sendirilah, insyaAllah. So ya, itu je lah kot saya. Vision saya lebih kepada independent. Oh, lebih kepada independent lah. Okey, macam Daddy, kalau macam setiap pemain-pemain e-sport ni kan, diorang ada nickname sendiri tau, streamer, gamer ni semua. Mana dapat Daddy Hood? Daddy ni pasal saya, anak saya dah 3 lah. Okey. Hood ni pasal saya ni mementingkan orang di bawah jagaan saya. So under my hood macam tu lah. Oh, okey. So dan saya orang jahat yang tolong baik. Robin Hood. So ini adalah Daddy Hood. Okey, itu kisah sedikit lah mengenai Daddy Hood ataupun okey, dan seterusnya kita nak tanyakan kepada Solus yang dari tadi duk diam aja ni macam dia macam tersipu-sipu macam Solus ni. Okey, sebenarnya Solus ni dia kata dia tak malu. Jadi kita nak tanya dekat Solus, macam mana boleh dapat nama Solus?
Oh, senang je. Okey. Sebab saya dulu. Tengok tu. Sorry. Dulu saya suka main game yang sorang-sorang. So, dalam dia punya English dia kan solo je kan. Aha. Tapi ada certain game yang dia nak lebih pada patah Empat huruf. perkataan lah. 4 huruf. 4 huruf ke 5 huruf. Terus saya tambah je lah Z tu. Macam tu je, senang je. Oh, so macam solo nak tambah lagi perkataan jadi solos macam tu. Aha. Solos pun macam Daddy Hood juga ke? Dah macam kalau macam Daddy Hood dah 3 tahun terlibat dalam sukan Lebih. e-sports ni. Saya lebih. Saya lebih sikit lah. Start daripada umur berapa? Start dari saya main tournament ya aku. Macam saya start tournament masa saya tingkatan 3. Oh, daripada tingkatan 3 sekarang umurnya? Umurnya 28. Oh, 28. 13 Dah lama tahun. dah 13 tahun dah. Okey. Kalau macam Daddy sendiri? Saya kompetitif, saya fokus tahun je. Lepas tu saya lebih kepada bisnes dan politik. Oh, okey. Ada gang. Bisnes dan juga politik. Itu dan politik betul. Okey, baik. Okey, tadi YB. Okey, kalau tajuk kita hari ini kan sukan antara hobi dan juga pendapatan kan. Kalau YB melihat sendiri dalam bidang-bidang sekarang ni kan ramai anak muda yang menceburkan diri dalam bidang sukan, sukan profesional ataupun e-sports kan. Setiap lapisan masyarakat, segenap lapisan masyarakat menyertai bidang sukan. Jadi bagi YB sendiri, pandangan YB sendiri kan, macam mana YB melihat perkara ini dan peluang ini? Saya fikir sama macam Manji, semua yang lain solos, they started dengan buat sesuatu yang mereka gemarkan. Kemudian daripada apa yang mereka gemarkan tu, rupanya mereka ada bakat dalam bidang tersebut dan mereka kembangkan bakat itu, dan macam Manji dah sampai tahap Olimpik, solos, dan juga Daddy Hood juga tahap international. Jadi dan ini boleh mendatangkan hawan kepada mereka juga, boleh mendatangkan pendapatan kepada mereka. Tetapi dalam masa yang sama kepada orang ramai saya mendapati bahawa industri sukan itu sendiri sebenarnya amat menguntungkan walaupun kita tidak terlibat di dalam e-sport. Kita tidak terlibat dalam sukan renang. Tetapi those yang terlibat dalam pembuatan peralatan, pakaian dan gaming, event. Sekarang ni kalau e-sport on event management dan sebagainya, boleh juga memberi pendapatan kepada golongan sebegini. Jadi itu yang best, itu yang baiknya about sukan ni hari ni. Selain kalau kita minat dan kita boleh berjaya, good. Dan saya juga menggalakkan kepada rakan-rakan ataupun adik-adik yang sekarang ni seperti Manji yang ada cita-cita nak buka akademi sendiri. Begitu juga dengan rakan-rakan yang lain. Kita daripada KBS memang nak bagi sokongan kepada mereka ini untuk terus merancang bagaimana hendak mengimarahkan lagi industri sukan itu dengan cara membuka akademi, memberi pengetahuan mereka kepada new talent dan sebagainya. Jadi these are the things yang saya harap saya dan KBS dapat lakukan untuk membantu besarkan lagi industri sukan ini kerana ianya amat menguntungkan sebenarnya. Betul, dan kalau kita melihat bahawa sukan ini kan sukan secara profesional ataupun e-sport memberi pulangan kata orang tu pendapatan yang begitu lumayan. Kalau macam e-sport sendiri kan kalau kita lihat sesiapa yang menyertai tournament itu mereka boleh membawa pulang hadiah. Kalau sebelum ni kita melihat bahawa sukan golf merupakan sukan jutawan katanya kerana hadiah yang yang ditawarkan begitu lumayan sekali, dan sekarang ni kita juga ada e-sports bila mana pemenang ditawarkan hadiah yang begitu lumayan sekali. Jadi melihat kepada ini satu peluang yang cukup besar sekali ya. Cukup besar, dan saya harap mereka yang terlibat di dalam sukan ini seperti Solos, Daddy Hood, Manji dalam sukan renang, sukan terjun, dapat create diri mereka bukan sahaja sebagai ahli sukan tersebut tetapi sebagai selebriti, yang sebagai selebriti boleh mendatangkan hasil pendapatan yang berbeza dari segi tajaan, what do you call it, endorsement, banyak perkara yang you all boleh buat. Dan in fact yalah, diorang ni macam sekarang ni kita live ni ramai yang tengok pun nak tengok diorang lah, bukan tengok Betul. sangat. Tengok Manji dengan Lepas. Nak tengok, diorang nak tengok Solos dengan Daddy Hood. Allah. Nak tengok YB juga, nak tengok Manji juga. Saya tak ada siapa nak tengok lah. 2 orang 4 orang ada lah.